Tadi dah solat Zuhur kan? Mesti dah segar sikit kot. Dah wuduk, dah solat. Inilah dugaan berpuasa. Kan? Puasa lagi seronok sebab tak payah fikir makan. Petang je baru makan. Okay, ready semua dah? Ready dah? Usama duduk diam Usama. Aduh, dia pedih kepala tengok dia. Ha? Usama? Bergerak macam, ha? Panas. Panas? Tapi dah nak Awak, hujan dah. awak kan duduk dalam rumah. Kan di luar rumah ni. Tak duduk kat mana yang panas ni? Ha? Rumah sewa? Tak ada kat rumah. Ha? Kat rumah. Kat rumah? Ah, Kat rumah panas, tak ada kipas kat bilik awak? ada. Tapi Lain kali kena readykan kipas kat tepi awak. Kat luar memang panas sekarang ni. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon once again. Thank you to all students and lecturers. Okay. So today we gonna have 2 session, 1 hour lecture and the remaining hours until 4:30 is the tutorial. Okay. So continuation, the tutorial will be the continuation from last week. Okay, jadi saya nak ambil kesempatan ya, Puan Liz nak ucapkan salam takziah untuk Puan Liz. Semoga semua pelajar juga mendoakan untuk arwah bapa mertua Puan Liz. Puan Liz, Terima kasih doktor. ya, saya pun itulah kalau Puan Liz, sebab last week Puan Liz dia ada kecemasan balik ke Penang ya, saya dah inform student. So apa tu, hari tu balik jam tak Puan Liz? Saya naik flight pergi balik. Oh, naik flight okey lah. Okay, sekarang dah okey ni Puan Liz? Dah okey, physically, mentally dah okey? Okey, insyaAllah. Yelah, sebab kita kehilangan orang yang dekat dengan kita ni kan, tapi kita sama-sama doakan untuk father-in-law Puan Liz. Ya, terima kasih semua. Okay, so izinkan saya nak berkongsi slide. Ya, kejap saya buka slide tu. Memang mencabar sikit lah kita punya session ni sepatutnya 4 jam tapi kita macam jadi 2 jam saja kan. So kena bertahan lah. Ya, nak buat macam mana? Okay, semua boleh nampak slide saya? Boleh nampak tak kelas? boleh. Okay, so today we will start our new topic, trust ya. Sekejap ya, dia punya ni stylus ni. Dia tak detect, kejap. Okay, so insyaAllah today we will start with new lecture, trust. Okay, so this topic also important for your model. Okay, so at least today's lecture will give you some idea what kind of structure that you intend to put in the 3D modeling. Okay, so I think some of you may have seen
Okay. But before you attend this class, I guess you may not knew that this is part of the trust. Okay. So for example, in this picture, we can see several type of bridges. Okay. For example, we have something with this shape, arches. Okay. And then we have this. Okay. So we can see which one we can see in Putrajaya. Can you see this one? Or can you see this one? Which one can be seen in Putrajaya? Yang ni? Yang ni boleh ke tengok? Nampak ke yang ni? Ada. Which one, kalau siapa yang familiar dengan Putrajaya, how about this? Cable Stayed Bridge. Itu familiar tu. Ini nampak kat mana? Saya tak pasti kat sana lah. This is dekat Penang. Selalu kita boleh nampak kan? Betul? Betul. Okay. So, this structure, you can build in the model, but not really represent big bridge like this, but you can have like elevated walkway. Yeah, you can design elevated walkway, small scale using truss. Okay. So this is the real example. You can see here the evolution. Okay, kita kata evolution of truss. Okay, as you can see here, this is like you have curve, banyak ada curve ni. This one also curve. But which one is the oldest? Among the 6, which one is the oldest class? Yang mana yang paling tua? Yang bawah kiri. Apa nama saya tu? Yang ni. Yang ni ke? Okay. Okay, this is apa? Kita boleh nampak Roman. This is Roman, designed by Roman, iaitu aqueduct. Ada belajar kan sebelum ni? Ada kan kelas? Ada tu. Okay. So from this picture, you can see in the contemporary itu maknanya yang modern world, modern world. Most of the structure is not just about the strength, dia bukan hanya pasal kekuatan dia nak tahan load. Okay, but it also about their aesthetic. Okay. Kalau you tengok ni, semua ada nilai-nilai estetik, especially this one and this one. Walaupun dia banyak kabel kat sini, tapi dia ada estetika yang tersendiri. And this is the most amazing lah, yang kita kata Roman Aqueduct ni dah usianya ribuan tahun, tapi dia masih lagi kukuh dekat sini. Okay, just get some flavor of where can we found trusses. Okay. Now, one of the most common structure that apply truss is bridge. So from this example, you can see several types of truss. Okay, nanti kita tengok ya. Kalau you lihat of the 4, which one is quite complicated to build? Yang mana kelas? Yang mana complicated nak bina? Warna merah. Warna merah? This one? Kenapa? Kenapa dia lebih kompleks? Sebab dia macam berpusing. Sebab dia ada twist ni sikit kan? Okay.
So dia bukan lurus, maknanya dia ada kat situ kalau dari segi calculation is quite complex. Number 2, which one is complex? Ada curve. This one, right? Okay. Ni, this one is more straightforward because dia geometric sahaja. But you can see the design ni dengan design ni dengan this one is slightly different. Okay, each of the structure has its uniqueness. Okay, now in engineering, especially mechanical, every panel yang you nampak ni dia adalah cost. Ya, cost maksudnya kalau panjang ni, the length of the bridge, ya, kita kata dia punya L. The support also this one. This is also determine the cost. Okay, so the length and this one, and also how many bars ataupun beam yang kita nak pakai will determine cost. Other than that, material also determine berapa cost keseluruhan. Okay, so kita tak adalah pergi dekat situ, and this is important. Ya, saya dah bagi nota dekat sini. If someone asks, okay, what is a truss? Okay, truss. So kita dah tulis kat sini, a truss is a structural framework. Okay, composed of straight members. Ni dia. Semua yang you nampak ni adalah dia punya members. Ya, straight members. Okay, tapi dia ada macam-macam design ni. Connected. Dia berhubung at the end to form a stable and rigid structure. Trusses are commonly used in architecture, engineering, construction, roofs, and other loading application. And these are the characteristics. Okay, you don't have to know everything, but in this class, at least we give you some exposure to the characteristic of trusses. Okay, number 1, triangle design base. Triangle. Okay, trusses are typically designed with triangle. Kenapa triangle? Triangle ni dia actually kita boleh cantum 1, 2, 3. And then dekat sini kita akan cantumkan dia pakai pin. Ya, dekat sini dia ada pivot, dia akan ada pin. Sama ada fix or dia akan ada roller, dia akan ada all kinds of pin. Okay, so truss, kenapa kita pakai triangle sebagai asas? Which one is more stable? If you have a square, or you have rectangular, or you have a square, which one is more stable? Tiga segi. Tiga segi kan? Kenapa? Sebab dia punya tapak lebih luas daripada tapak dia di sama. Kalau kita tekan ni pun dia akan distribute the load evenly. So because triangles are inherently stable and can distribute loads efficiently. So loads ni kalau kita bagi dia satu load, katalah 10 Newton, dia akan agihkan load ke sini. It will distribute the loads sini and here and here, and this one pun sama because dia akan, yang ini dia akan dia punya arrow dia akan jadi macam ni ya, yang ini dia akan keluar. So nanti saya ajar kita akan ada compress and tension. Kalau saya tekan awak akan jadi compress atau awak akan tension? Saya tekan awak dengan bagi banyak kerja. Tension. Compress, tension. Compress Compress. ni dia macam mengecut lah.
tension dia meregang. It can be both lah kalau manusia kan. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Another characteristic is load distribution. Okay, so the length of each member also important sebab dia nak kena memegang load ni. Macam contoh kita bagi ni 10 Newton, kalau kat sini 5 meter, kat sini 5 meter, so dia akan distribute the load evenly. Okay, trusses are used to distribute loads. Itu guna trusses. So besok kalau saya tanya dalam test ke apa ke, at least you aware ya, apa guna truss. Okay, such as roof. Kenapa truss commonly used on a bridge, roof and other structure. Okay. Number 3, lightweight and efficient. Truss are often designed to become lightweight. Okay, lightweight. So if we compare now, compared to this one, yeah, this structure, which one is the heaviest, class? Among the 6, which one is the heaviest in term of load dia? Mana paling berat? Awak rasa-rasa lah. Yang mana kelas? Kelas saya bercakap dengan ada manusia ke tak ada ni? Yang ada batu. Ha? Ada 40 lebih ni. Ke tidur? Saya tak tahu ya, saya tak akan buat revision. Mana yang awak rasa berat? Awak rasalah. Yang guna batu. Yang ni? Yang paling lama. Tu. Yang ni ke? Yang ini selalu dia banyak pakai Batu. stone. Konkret. Okey. Yang ini dia pakai steel. Ya, steel dengan ni, so maksudnya teknologi akan mengubah material. Kenapa perlunya some tu material dia kena ringan. Ya, because benda tu penting dalam menyeimbangkan load. Okay. Number 4, common types. Common types ni meaning that the types of truss. Okay. Type of truss will determine the structure, the shape, the form. Ya, and then apa yang common, yang paling murah, yang paling stabil sekali contohnya. So some of the example you can see here, king post. Maybe at the moment you don't really recognize which one is king post, which one is queen post. Howie, Pratt, Warren and several others. Okay, so nanti exercise number 2, it requires you to collect photos that represent types of trusses. Okay, and then you do some description lah. Okay, so at least when you go anywhere, you recognize, oh doktor, this one yang ada kat Putrajaya tu, ini Howie lah. Okay, and then you recognize the difference between post, king post and queen post. Okay. Number 5 is the material choice. Okay. Trusses can be constructed from wood, steel, aluminium, concrete, depending on the design and also cost. Kalau macam ni, dia banyak pakai steel lah. Okay. Maybe in our country, aluminium ni untuk tropical dia agak kurang sesuai sebab dia boleh menimbulkan glare. Tahu glare, kelas? Apa dia glare? Kalau kita ada structure, you ada matahari, lepas tu apa jadi? Dia pantul. Dia akan pantulkan mungkin dekat setengah-setengah kawasan, berbahaya untuk pemandu. Okey. Ni sambungan lagi tadi. Okey, ni saja saya letak tu. Okey. Sambungan dia lagi, dia versatile and then aesthetic also. Because nowadays, if you design something, maybe for most of engineers, they only consider about practicality.
But architect, landscape architect, interior designer or other designers, we always consider practicality and also aesthetic value. Okay. Other than that, of course, the cost efficiency and the speed of construction. Some material takes some time to be constructed. Okay, ini dari segi teori ya. Okay, now hopefully when we go to the field trip end of this month, you know, when we go to the kampung, when we visit Pekan Lama Alustar and also Pekan Lama Kanga, there's a row of timber shop houses. Okay, so you may find this kind of structure. So please make yourself recognize ya, supaya bila dalam exercise nanti you tak confuse. Okay, number one is king post. Okay, king post is very popular in Malay traditional house. Okay. Now, apa dia king post? Ni king post ni dia macam A, dia ada macam A shape. Ni basic lah. Ya, basic triangle dia. Ini rumah-rumah Melayu mesti ada dekat bumbung dia. Kemudian, this is actually kita panggil member to support. So, therefore, bila ada load dekat atas ni, okay, kalau kita kena timpa, orang nak buat maintenance bumbung, the load ke atas ni dia akan distribute ke sini, dan yang ini dia akan turunkan pula ke this member. So dia akan distribute. So you can see just now one of the principle or role of truss is to distribute the load. Okay. And then second one, queen post. Okay. Queen post quite similar. It has similar basic triangle, okay, but it has ni, dia ada square kat sini, dia ada rectangular kat tengah tu. So you can see here in many Malay houses, they constructed the tukang ya, ataupun carpenter atau builder, they use this post, either queen or king, but king is the most common in Malay houses. Okay, jadi tukang kena kira ni ada berapa, ni ridge tu rabung rabung, and then kita ada dia punya member ni ya, dia panggil rafter. Okay, principle. So bila you draw, when you construct in the 3D model, make sure you can see here, principal rafter, see the size. The size is slightly bigger compared to the common rafter. So jadi benda-benda macam ni kami akan check bila you construct. Tak boleh senang-senang pakai buat saja ya. Okay, and then you tengok lagi dia punya supporting wall, dia punya strut, apa nama-nama dia, beam. Okay, so maybe in the test, you know, I can put the diagram, you can label. Ni contoh-contoh lah potential test yang. Jadi awak, of course, this lecture note I will share with you, no worries. Tapi kena baca jugalah ya, tak boleh main hafal saja. Okay, so far so class, the two, at least remember the structure and you know the form and shape and apa function dia. So far so class for king post and queen. So good. Okay. Seorang saja saya dengar cakap, yang lain dengar ke? Ada. Janganlah dengar, sial saya. Okay. So you can see here the traditional house. Ni. Sekarang kita susah nak nampak sebab dia ada elemen-elemen lain. Tapi kalau kita buka dia, this is kalau kita buka dia, you can see the king post clearly kat sini. Yang ini pula apa kelas? Dia ada king dan dia ada
Twin post. Dia ada twin juga kan? Because dia ada ni. Ni. Okay. So jangan main-main lah sebab nanti exercise senang nak buat. Bila you nak cari gambar. So you can see here, as I mentioned, the triangle is the basic of trust and it is common apply in the Malay traditional house. So kita ada 1, 2, 3 post dalam konteks ni. Okay, and then kat sini dia ada lagi untuk ni, dia ada twin kat situ. Okay, so now you can see here 4 different type of Malay houses. Okay, semuanya ada menggunakan king post. Okay, siapa tahu ini rumah apa? Ni rumah apa? Ni dekat mana? Ni dekat mana? Lebih kurang lah kalau you tengok. Ni rumah apa? Rumah Melayu mana? You boleh dengar daripada bumbung. Tahu. Ini Melaka. Sebab tahu ini. Ini bukan Melaka. Ini adalah hybrid Melaka campur dengan Sembilan, campur dengan Selangor. Okay. Kalau dalam Selangor you boleh jumpa banyak sebab dia ada orang-orang daripada Sumatera. Lain daripada panjang. Ini bunyi panjang. Ini bunyi panjang. Ini rumah apa? Akak. Yang apa? Like this. Dalam timur. Saya bagi ujung dia adalah Pantai Timur. Ini Minangkabau. Yang ni? Rumah Kelantan. Terengganu. Yang ini rumah siapa orang Kelantan? Ini Mas. Kadang-kadang orang panggil Belanda. Okay. Yang ni ini banyak-banyak juga mana? Betul. Sabah Benam sama ada dekat Sabah Benam dan masuk ke arah Kelantan dan bahagian daripada Perak. Macam mana nak kenal? Ni nak ada dekat sini. Belah-belah bulu Sabah Benam memang banyak macam ni dan dia selalu ada ni. Yang you nampak ni. So dalam culture landscape nanti bila kita pergi Perlis, ni architecture-nya awak kenal dan awak tengok dalam buat architecture apa jenis bumbung-bumbung dia boleh pakai hitam saja. Nanti dalam polisnya part ini polis tanya lagi. Boleh tanya apa benda ni, nampak tak? Ini nampak tak ni shape dia. Glass. Sebab masa buat polis minta you buat structure dan nanti ini semua awak kena lukis dalam polis punya modul. So please pay attention. Kalau macam ni nampak tak ada yang konkret paruh, yang ini ada macam dengan benda ni. Yang ni pun sama, ini sama. This one berapa jelas tapi dia tak ada tapak tu. Okay. Rumah gantung selalunya dia tak ada tapak tu. Mungkin dia menjadi dalam tanah, tak nampak. Okay. Sekarang kita pergi kat teras yang lebih kompleks. King and queen, I say they are basic. And then moving on to the more complex teras, we have holy. Ramai student masa dia salah jawab. Sebab now take a look carefully. Warren is clear cut combination of triangle. Nampak tak ni kelas? They double up triangle. Very basic also. You double up triangle. However,
Warren, Howie, dia ada combination ni. Triangle dekat tengah ni, dia dapat 2 and then dia ada half kat sini. So dia ada yang 90 degrees. Okay. So dia ada juga yang, kalau you lihat dekat sini, tidak ada. Dia tak ada 90 degrees. Warren, dia tak ada vertical. This one, it has vertical. Now, apa beza Pratt and Howie? Apa beza di kelas? Ni banyak salah ni. Masa test. Baca sini, tengok sini ya. Pratt. Okay. The Pratt thrust feature diagonal. Members in compression, sloping down. Okay. Sloping down, maksudnya apa? Diagonal. Diagonal kan? Betul. Ini. Okay. Sloping down and vertical members in tension. However, Warren, okay. Kalau you lihat, dia characterized by multiple diagonal. So nanti selalunya student agak confused lah dekat sini. Pratt, Howie dengan Warren. Okay, mungkin Warren dia tak apa confused. Howie dengan Pratt selalu salah. Okay. Now, tengok sini. Ni example lah ya. Ni example. Howie, nampak tak simbol ni? Masa bila kita belajar simbol di kelas? When did you see the symbol? Belajar pivot. Masa topik mana kelas? Which topic? Masa kita belajar apa? First moment. Moment and force. Kita akan jumpa benda ni sebab ini adalah pin. Type of pin. Okay, macam ni. Kalau you tengok ni dia ni pin ni. Ya. Ni semua ada pin ni. Tapi ini semua fix ya. Fix pin. Fix. Fix maknanya tak boleh gerak lah. Kalau roller boleh gerak. Jadi kalau awak lihat hari tu kita dah pernah tengok simbol-simbol ni kan. Simbol ni tanda apa kelas? Yang macam ni. Yang macam ni apa? Ni apa? Ini yang macam ni tanda apa? Pin apa? Apa kelas? Yang atas tu roller. Ni roller. Nampak tak biji-biji ni? Ni roller. Yang mana yang fix? Yang bawah. Ni. So nanti kalau saya bagi gambar dalam test, Ellie kenal lah kan? Fix. Okay. So nampak tak kita increase you punya knowledge. Lecture 1 and lecture 2 kita cover moment and force. Very basic. Simple sahaja. Kita belajar pasal pin. Ataupun kita belajar pasal pivot. Masuk thrust, kita dah ada structure ya yang kita dah compose. So dan pin is part of the element in the structure. Semua ni dia ada pin. Ni nampak tak yang disambung ni? Dia nak joinkan dia, semua ni ada pin dia. Okay. So itu maksudnya kita dah increase our knowledge to certain complexity in term of structure. Okay. Number 6, ada banyak jenis ni sebab kita nak you kenal. Number 6, Fink thrust. Fink. This is Fink. Tengok dekat nanti kalau you balik kampus kita boleh jumpa contoh-contoh ni ada di dalam kampus kita. Tapi kalau kita tak belajar, kita memang tak kenal lah. Okay. Fink thrust is a type of Pratt thrust. Okay. With its diagonal
members ya. Jadi kita boleh lihat dekat sini macam mana susunan dia. Jangan confuse dengan Caesar. Caesar kalau awak lihat dia macam ada sedikit terbalik daripada this one. And Camber nak dekat-dekat juga dengan Fingtras. Jadi apa bezanya Fingtras and Camber? Nanti later you boleh baca ya. Ni long span ni maksudnya kalau kita ada benda yang panjang ni, jadi dia punya length, ni length dia akan menentukan apa jenis-jenis truss yang kita nak pakai. Okay. So now take a look. Where can we apply our knowledge in identifying and recognizing truss in real structure? For example, sebab student mungkin tanya, doktor kat mana kita boleh pakai truss tu? So bila you construct 3D model, okay, you can see here for example dia ada cantilevered deck contohnya. Jadi kalau dia hanya mengharapkan this concrete structure kat sini mungkin tak kuat ya. So dia letak lagi ni dia pakai steel. So this one inilah dia panggil fin. Ni tadi fin yang kita tengok sebelum ni. Jadi engineer or other designer they have to choose carefully what kind of truss for each structure sebab dia melibatkan cost, dia melibatkan loading, dia melibatkan ketahanan structure tersebut. And this is the example of Caesar truss. So nanti kalau buat gazebo atau shelter, student boleh tengok dekat internet, kita akan bagi markah ni, kita akan tengok did you apply trusses yang you belajar. So some student dia gunalah ni, dia akan gunakan macam ni, dia pakai Caesar nak buat shelter. Ataupun ada yang nak pakai king post, ada yang nak pakai Howie, ada yang nak pakai apa dalam you punya 3D model nanti. So nanti bila create, you boleh propose, you kata oh nak buat elevated walkway, you nak buat shelter. Tapi shelter ni nanti shape bumbung semua dah ada lah kalau 2D plan ya. Okay. And then we have bowstring. Yang you nampak tadi, yang semua yang curve-curve tu, dia adalah bowstring. So at least today, when we finish our class, hopefully you recognize 10, 11 trusses. Ya. Jadi bila kita jalan-jalan nanti kita kata, oh yang ni kita belajar dulu, ini kita dapat tengok. So bowstring ni maknanya macam dia, kenapa dia ada macam string ni macam apa? Macam benang lah, tali. Okay. And then this is north light roof truss. Ya, yang ini sekarang ni banyak lah kalau orang pakai steel yang kalau dekat kampung-kampung mungkin ada yang rumah dia tak ada shielding. Mungkin kita boleh nampak dia just pakai saja. Okay. Now gambrel truss. Fan truss. So you boleh lihat dekat sini, dia ni ada mirip apa kelas? Yang ni dia ada mirip apa? Tadi kita pakai truss apa yang ni tadi? Yang mirip ni? Queen. Kalau macam ni saja, dia king. Kalau macam ni, lepas tu dia datang pula benda ni, dia jadi twin post. Okay, and then tambah pula lagi yang ni king. Yang ini tambah ni jadi queen. Yang ni pula ada tambah ni. Kan? Okay. So tak apalah, nanti boleh je baca nota ni kemudian. Okay. So ini adalah sometimes saya bagi juga yang ni sebab kadang-kadang student baca buku mungkin dia jumpa perkataan ni. English. Sometimes ada yang kata English truss ataupun Howie. Okay. Okay, so far boleh follow kelas? Boleh. Okay, good. Because tujuan kita nak you recognize. Ni, okay doktor, apa kita nak pakai dalam. Okay, so nanti your shelter
sama gazebo you atau fencing. Ni fencing boleh pakai nanti dalam your 3D model. Dia ada ni ciri-ciri truss. You nak buat elevated walkway, you nak buat a bridge, contohnya bridge ya, contohnya you ada lake, ada small lake dekat tempat you, lepas tu you nak buat ada bridge dekat sini, then you nak letaklah bridge tu menggunakan warren contohnya, macam dekat Puncak Alam punya dekat kafe ya yang nak sambung ke tu. So adalah kat sini dia punya structure dia, so you nak pakai warren. Jadi and then this one for example, kita boleh tengok nanti you punya gazebo sama ada you nak buat hexagon, you nak buat octagon, you nak buat apa. So kita akan lihatlah bumbung you punya shelter nanti. Ni masa buat ni nanti, ni ada yang pernah salah ni. Masa nak letak batang aiskrim dia tu, okay, dia letak terbalik. So bila letak terbalik, nanti air hujan patutnya turun tapi air hujan akan bertakung dekat dalam ni. Okay. So tujuan lecture ni adalah nak bagi you exposure, so you boleh pilih nanti nak pakai truss funder dalam 3D model. Okay, so for today not yet ya, kita belum lagi nak mengira sebab saya tahu awak pagi tadi dah penat dengan studio, kita mengira hari lain. Tapi saya bagi some exposure to principle of trust. Okay. Remember when we learn about seesaw, very simple kan kelas? Very simple kan? Betul? Betul. Kita ada satu beam saja, only one beam saja. But for truss, kita dah ada multiple. As you can see here, how many members in this diagram? Cuba kira ada berapa members? 1. Ni kira 1. 2. 10. Ada berapa? Ni 3. 4, 5, 6, 7. Depending, kalau dia ni putus, dia ada cantum, mungkin dia 2 kat sini. Okay. So member ni, setiap ni dia akan bagi reaction. Ni sebab tu ada RA ni. RA, reaction terhadap A. RB, reaction terhadap B. So you nampak ni, some dia akan ikat the pin dengan fix. Some mungkin dia pakai roller. And you ada distance. Masa you buat benda ni, masa kita belajar moment and force, the formula is what class? Very simple. M equal to apa class? D times F. times F. F dalam Newton. So M equivalent to apa saja value dia. Contohnya X and M, Newton meter. Simple. Tetapi untuk truss, disebabkan dia ada banyak member, kita kena selesaikan satu-satu. Ni nampak tak? For A, kita ada ni. Kita ada, sebab dia dah bercantum. Dia dah bercantum dengan ni, dia dah bercantum dengan ni, dia dah bercantum dengan ni. Jadi dia ada macam-macam reaction. Okay? Nampak tak ni FAB ni adalah force AB. FAC adalah force. Sedangkan dalam ni kita hanya fikir force-nya kecil sahaja sebab dia tak banyak members. Okay? Tak apa. Just understand first. Ya. Ni maksudnya this diagram kita buka dia jadi FBD. FBD. Apa dia FBD kelas? Free body diagram. Free body diagram. So each of these, nampak tak dia buka ni? Ni A, kita kena buka. Jadi ini kita panggil FBD. Sebab bila nak dapatkan value tu, kalau macam ni kita tak boleh nak baca. Susah nak buat. So kita kena buka dia satu-satu.
Ya, dekat B contohnya apa reaction yang ada, dekat C apa reaction yang ada. Maksudnya yang dekat sini dia ada banyak ni. Dia ada FBC, dia ada FAC, dia ada FCD. Semua ni kita kena dapatkan value. Ya. Sebab tu nanti kita akan adalah step by step. Today, do not worry first. Okay. Just recognize. Okay, to calculate trust ataupun to do the trust analysis, there are several methods. Okay. Ada yang pakai method. Method of section macam you nampak ni lah. Okay. The method of section is another technique for analysing trust. It involves cutting a section of trust. Okay. Ni load distribution ni maksudnya kita kena tahulah. Macam DA ni tadi kalau kita buka dia, kita dapat tadi, tak nak pula ni. Kita buka, so dia ada, ni tadi yang kita nampak tu kan. Okay. Nampak makin kompleks kan? Tak apa. Sabar dulu, jangan risau lagi, simpan risau tu. Okay. And then we have triangle geometry. Makin nampak ni lagi lah risau kan. Okay. So, nanti tadi awak jumpa perkataan tension, awak jumpa perkataan compression. So, today kita belajar vocabulary dulu. Okay. Now, looking at this picture, kelas awak nampak tak kalau kita bagi dia tekanan dekat sini, setiap prinsipal dia, if you give any load to the beam, there will be a reaction. Macam saya kata simple, saya nak tolak Amjad nak tahan diri dia daripada jatuh, so dia akan melawan balik lah. Kalau dia tak melawan balik, dia akan rebah. Okay, same goes to structure. Awak nampak tak arrow-arrow ni? When you give any load to this structure, macam bumbung rumah kita, ada orang berdiri nak buat maintenance. Berdiri dekat sini. Licin pula tak nak ni. Ni, ada orang berdiri atas ni nak buat maintenance. So load dia ni, campur pula dia usung batu bata ke apa ke lagi. Point ni, dia akan distribute the load ke sini. You ingat yang bawah ni dia duduk diam saja ke kelas? Ni yang bawah sekali ni? Tidak ada lawan. Tak, dia kena lawan. So bila dia lawan, sebab tu dia akan menolak ke sana sebab dia akan meregang, because this one, sebab kita ada ni apa kelas? Dia punya trustnya apa? Ni. Nampak tak? Ni dia, this member mengalami tekanan, sebab tu dia mengalami tension. Dia akan meregang ke sana, dia akan meregang ke sini. However, this one, bila diberi tekanan, awak nampak tak? Kenapa dia jadi ke dalam? Kenapa dia jadi, mesti dia akan jadi sepatutnya dia melendut kan? Betul? Sebab yang ni tekan dia, yang ni pun ada tekan dia. Sebab yang ni tadi dia dah agihkan ke sini. So dia ni terpaksa gerak ke sini, terpaksa gerak ke sini. Sampai kat sini, dia kena turunkan pula kat sini. Sampai kat sini, dia lawan pergi kat sana. So far, do you understand this diagram, class? Yes. Boleh faham? Okay, good. So, in this context, you can see okay, the green one, saya nak check information. Okay, can someone tell me, for example, this diagram, kita bagi dia load,
Nampak tak? Dia tulis merah compression, hijau tension. Why is it so? Boleh relate tak dengan diagram ni kelas? Sebab nanti kau contoh dalam test atau dalam exercise, awak mungkin diminta buat label label mana yang member yang mengalami tension, mana member yang mengalami compression. Okay, jadi kalau kita tak kenal susahlah. Okay, siapa boleh explain kenapa yang merah ni dia compression? Kalau yang hijau ni tak ada, apa jadi dekat warna merah? Untuk. Betul kan? Betul. Kalau tak ada yang ni, yang vertikal ni, boleh runtuh Betul. juga kan? Sebab dia tidak boleh distribute the load. Itulah tujuan truss tadi Dia letakkan the vertical and the diagonal. Because dia akan distribute the load. Okay. Ni contohlah kenapa diletakkan all the palang-palang. Ni dia punya pin. Ni fix lah, tak boleh gerak. Ni metal. Ni pin. Okay. So ni contohlah kalau student mungkin tanya kat manalah kita nak pakai tu doktor. Ni dia contoh. Contoh di mana penggunaan pin, dekat mana penggunaan truss. Macam mana engineer nak tentukan ni. The size, ni tadi yang kita kata, ni dia panggil apa tadi kelas? Yang kalau dia besar sikit macam ni dengan yang connect ni, panggil apa tadi? This one panggil apa? Tadi yang sebelum ni saya tunjuk tu? Yang besar. Input. Besar, kecil. Besar panggil apa kelas? Tadi, yang kat lecture sebelum ni? Panggil apa? Kenapa engineer fikir perlu kena pakai semua saiz ni? Kenapa kita pakai saiz ni? Agak-agak berapa kali saiz ni sama. Mungkin berapa batang tu kan? Mungkin 4 ni cantum dapat ni 1. Dah kos dah tinggi tu. Apa tadi kelas yang besar ni? Apa ni? Lupalah tu. Tak apa, nanti check balik. Sebab dia dah dekat belakang-belakang. Okay. Ni contoh lah dia pakai bracket. Bracket ni biasalah dekat rumah kita, dekat dinding, kat lemari. Kadang ayah kita beli atau you beli, you nak letakkan bracing ni. Ni dia. Ni yang 3 segi ni. Okay. So, kita nak kenal pula yang short span. Short span ni maksudnya kalau benda tu dia tak panjang, kita boleh pakai truss yang jenis ni. Okay, sebab dia boleh menampung. Tapi kalau dia yang panjang, tak sesuai. So king post, nampak tak? If you have short span, okay. Queen post, okay if you have short. Waddle, okay. Tapi kalau dia panjang, kita kena tambah dia. Itu yang kita perlukan Warren, atau kita perlu Howie, atau kita perlu Pratt. Okay. So does it make sense to you class? Yes, Macam betul. mana engineer dia multiple. The king post dengan queen post jadi kalau makin lagi panjang, tapi kalau panjang Warren tu dia just multiple je lah. Macam contoh dia. Ni Warren punya tu dia multiple sahaja. Yang ni tapi kalau ada pula lagi benda-benda lain yang dia letak kat sini, dia letak pula kat sini, dah jadi kompleks nak kira. Because semua ni ada dia punya load dia. Okay. Ni dia short span Short span macam sebab tu dia hanya kita pakai kat rumah. Kita tak pakai dia dekat bridge. Sebab bridge memerlukan length yang tinggi, yang panjang. Okay. So nanti try recognize bila saya bagi nota ni. Try to recognize the pattern, the name, macam ni kan. Macam ni apa gunanya. Ni nampak tak? Selalu ni kita pakai bracket lah. Bagi setengah-setengah keadaan kita pakai bracket. Okay.
And this is the principle. Ni very simple. Ni hanya Warren. Okay. M equal to 2J minus 3. What is M? M is total members. 2J is total number of join. Tolak 3. So kalau kita kira yang ni kelas, M equal to 2 times apa? Total members ni berapa kelas? Cepat kira untuk saya. How many members? This one. Saya jamin ni mesti ramai tidur nanti kalau awak dah buat exercise ke nak test ke jangan tanya saya. Saya dah ajar ni. Ni. Kelas tidur ke? 7. Betul. 7? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? 7. 7? Kenapa 7? Kita kira 2 kali. Ha? Oh ya ada 2 kali Okay, tak apalah. Nanti kira betul-betul. Okay. 2 kali 7 tolak 3. So, equal to 14 tolak 3. Sama dengan 11. 11. Itu dari segi kalau kita kata triangular triad is the simplest ya. Ini cara nak kira lah. Jadi of course akan adalah calculation dia dekat sini. Okay. Very basic dulu. And then ni tadi. Kalau kita ada tension, kita tanda positif. Kalau dia compression, kita tanda dia negatif. Okay. Jadi kalau tension negatif campur dengan tension positif campur dengan compression negatif, dia akan mencapai apa kelas? Negatif. Keseimbangan lah kan? Betul? Masa kita belajar force dengan moment. Betul tak? Betul. Okay. Ni saya saja bagi supaya awak understand. Okay, compression and tension. Ni kita dah tengok beberapa kali tadi. Load dia ni akan macam bila diberi tekanan, dia ni akan bergerak ke sini, dia ni akan bergerak ke sini. Kenapa? Sebab dia ni akan pindahkan. Jadi dia ni terpaksa bergerak ke sana. So dekat this member dia mengalami tension. This member dia mengalami compression. So nanti adalah sedikit calculation. Okay. Jadi dia punya method of analysis, kita tak pakai section, kita tak pakai diagram method, kita pakai join yang simple sekali. Yang lain ini agak rumit sedikit. Jadi kita untuk student landscape architecture cukuplah belajar methods of join saja. Ni method of section. Nampak tak kompleks ni? Nak kena belah-belah segala macam tu. Ni hari ni tengok-tengok aja dulu. Kita tak nak you risau. Okay. Ni method of join. Nanti ni faham lah. Just tengok gambar je dulu hari ni. Kita tak nak you risau. Okay. But in this calculation, student kena recall theorem Pythagoras. Apa dia theorem Pythagoras kelas? Sin, cos and tangent. Ni basic theorem Pythagoras. Okay, adalah nanti you kena ingat sikit lah apa dia sin, apa dia cos, apa dia tangent. Okay. So ni dia punya step. Ni nak saja je nak bagi introduction dulu. Jangan pening-pening lagi. Ni. Yang ini tak boleh tak ingat. Sin opposite over hypotenuse. Cos, tapi semua ni senang saja. Nanti kita buka dekat calculator,
Kita tekan tu terus je dapat nombor. Cumanya yang susahnya kalau kita tak faham nak kira ini, itu akan ada masalah lah. Ya. Okay, so for today tak apa, faham-faham gambar saja dulu. Dia macam ni lah. Saya suruh you label which one is compression, which one is tension. Okay class, that's all for our lecture today. So kita akan break sekejap before we continue with create session untuk small group. Okay, so far ada sedikit kefahaman tak kelas for trust, topic of trust ni? Alhamdulillah. Ada sikit. Ada sikit. Ada sedikit kan? Okay. Sebab kita tak boleh rushing terus masuk mengira, terus masuk macam-macam. Penat otak kita ya, sebab pagi tadi pun you all ada design. So kita step by step. Okay, kita kenal dulu. So at least yang exercise pictorial tu kita dah boleh buat untuk ni. Untuk calculation nanti hari Rabu kita akan ada tutorial for lecture lah. Kita guide you macam mana nak buat calculation. Okay, segar sikit pagi kan, fresh lagi you punya tu. Okay, so thank you very much. I stop presenting. Kita akan break sekejap. Okay, and then lepas tu kita start 3:30 nanti. Boleh masuk ke grup kecil masing-masing untuk last tutorial to finalize your you punya tu ya, sebab last week mungkin you tak ada idea sangat. I'm sure that now today the draft is getting better. Okay, sebab nanti bila masuk ni at least you dah ada layout yang intact, then kita dah boleh letakkan dia punya elemen. Okay, Puan Liz ada apa-apa nak tambah Puan Liz? Tak ada doktor. Ada Puan Liz? Tak ada. Okay, Cik Makno, anything to add? Mungkin saya ada terlupa kat mana-mana Cik Makno? Tak ada doktor. Okay, so far tak ada apa ya? Ya. Okay, so thank you Puan Liz, thank you Cik Makno, thank you student. So I'll meet you in the small group ya. Okay, thank you very much everyone. Thank you. Doktor. Doktor.